Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang arif, orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala merasa lapang, lebih khawatir, lebih takut daripada jika berada di dalam keadaan kesepitan dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang, kecuali sedikit sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Tetapi ketika diuji dengan kesenangan, lapang, hampir tidak sabar, tidak tahan. Maknanya, kalaulah kita ni diuji dengan kemiskinan, boleh, kita boleh tahan, sabar. Tapi bila diuji dengan duit banyak, mulalah nak keluar zakat, tak boleh. Kedekut dia marilah, dia mari perasaan kedekut. Kalau diuji dengan ketakutan, rajin sembahyang. Tapi bila diuji dengan kesenangan, sihat, makanan banyak, mulalah nak sembahyang pun malas, badan pun berasa berat. Yusuf bin Husin Ar-Razi menulis surat kepada Al-Junaid. Semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelazatan hawa nafsu. Sebab jika engkau merasakan kelazatannya, maka tidak akan merasa kebaikan untuk selama-lamanya. Jadi makna di sini, dia menasihatilah kepada Junaid supaya tak berasa seronok dengan hawa nafsu, supaya tidak merasa lazat dengan hawa nafsu. Kalau kita berasa seronok dengan hawa nafsu, kita tidak akan merasa kebaikan. Kelazatan nafsu ni apa dah? Hawa nafsu. Hawa nafsu ni biasanya kahwin lah. Nafsu kahwin, nafsu makan, nafsu minum, nafsu bersenang-senang. Kalau dia seronok dengan nafsu tadi, orang mari puji dia, kemudian dia dapat banyak harta, seronok kan semua, dan dia merasa seronok dengan hawa nafsu, maka itu bukanlah satu kebaikan. Bukanlah satu kebaikan apabila kita berasa seronok melayani hawa nafsu. Hawa nafsu yang begitu banyak, pakaian yang cantik-cantik dan indah, duit yang banyak, kenderaan yang besar, rumah yang besar, ini semua adalah nafsu. Kalau kita berasa lazat, kita berasa seronok dengan nafsu-nafsu ini, maka tidak akan ada kebaikan. Jadi macam mana untuk mengatasinya? Jadi nafsu ini hendaklah ditentang, dilawan. Kita merasa macam mana cara nak menentang dia? Melalui berpuasa. Nak menentang hawa nafsu, kita janganlah tamak kepada dunia. Kalau orang tak hormatkan kita pun tak apa. Jangan kita nak dapatkan kehormatan daripada orang, dan nak bagi jawatan kita supaya orang puja kita, orang puji. Jangan, tak perlu. Tak perlu orang memuja dan memuji kita. Kalau orang puja-puji kita, kita dah ada nafsu seronok sebab orang mengagung-agungkan kita. Jangan. Tak perlu. Tak perlu orang yang memuji-muji kita. Tak perlu harta kita jadi banyak-banyak, kenderaan kita besar-besar. Tak perlu. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan Allah. Jangan kita dilekakan dengan nafsu kita. Makan dengan cara yang banyak, berbagai-bagai makanan, merancangkan makanan, ini semua nafsu. Bila kita berasa seronok, makanan lebih, seronok dipuji oleh orang, seronok dapat kekayaan, seronok isteri yang ramai, seronok duit yang banyak, semuanya ini akan membawa pada kerosakan kepada kita. Macam mana nak tahu dia akan jadi rosak? Apabila Allah Ta'ala tarik semua benda-benda tadi yang menyeronokkan, yang melazatkan tadi, kaya dah jadi miskin, apa semua, maka di situlah dia akan sedih. Misalnya dia ada anak, tiba-tiba anak dia dicuri orang, dia akan rasa macam mana? Dia akan merasa dia marah pada Allah. Pasal apa Allah bagi hilang anak dia? Selama ni anak dia ramai. Kemudian pasal apa Allah Ta'ala bagi dia miskin? Dulu dia kaya. Dia mula dah marah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebelum ni dia melayan hawa nafsu.
Jadi melayan hawa nafsu, seronok dengan hawa nafsu itu bukan satu kebaikan.